Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah keputusan perlawanan UCL pada pagi tadi. Kumpulan A, Napoli meneruskan rentak kemenangan bergaya dengan menewaskan Rangers 3-0. Kumpulan E pula, Dinamo Zagreb gagal meneruskan momentum kemenangan setelah tewas 1-3 kepada juara Liga Italia musim lepas, AC Milan. Manakala Chelsea hanya mampu seri 1-1 dengan RB Salzburg, permulaan yang positif untuk pengurus baru Chelsea, Graham Potter. Kumpulan F menemukan Shakhtar Donetsk dan juga Celtic dengan keputusan seri 1-1, dan Real Madrid terus menguasai kumpulan ini dengan kemenangan 2-0 ke atas RB Leipzig. Manakala lain-lain keputusan di kumpulan G, Copenhagen seri dengan Sevilla 0-0 dan Erling Haaland sekali lagi membantu Manchester City untuk menewaskan Borussia Dortmund dengan 2-1 di Etihad. Kumpulan H, Juventus tewas mengejut 1-2 kepada Benfica dan Paris Saint-Germain terus mendominasi dengan menang ke atas Maccabi Haifa 3-1. Juventus kecewa lagi. Ini merupakan kekalahan kedua mereka dalam UCL selepas tewas pada perlawanan pertama kepada PSG minggu lalu dan memberikan tekanan yang sangat hebat kepada pengurus mereka, Massimiliano Allegri, di atas prestasi yang sangat membimbangkan ini. Dia yang dilayangkan kad merah dalam perlawanan Liga minggu lalu dilihat bergelut untuk membawa Juventus kepada prestasi terbaik pasukan. Menurut Bonucci yang juga kapten pasukan, mereka berhak tewas akibat daripada prestasi buruk ini dan sepatutnya mereka bimbang dan mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk perlawanan akan datang. Ini merupakan kali pertama mereka tewas dua perlawanan berturut-turut sejak kali terakhir terjadi pada 1972. Adakah Paris Saint-Germain calon juara UCL musim ini? Setelah dua perlawanan kumpulan dengan dua kemenangan selesa, Paris Saint-Germain dilihat sebagai pasukan yang kebal dalam kumpulan H. Mereka yang menewaskan Maccabi Haifa 3-1 di tempat lawan awal pagi tadi terus memberikan keyakinan kepada mereka. Messi memulakan jaringan pada minit ke-37 perlawanan, di mana ini adalah pasukan yang ke-39 dalam UCL untuk Messi menjadikan gol. Penguasaan mereka diteruskan lagi dengan jaringan oleh Mbappe pada minit ke-69 dan seterusnya Neymar pada minit ke-88. Dalam perlawanan ini, Maccabi Haifa membuka jaringan pada minit ke-24 dengan jaringan cantik oleh Jaron Cherry. Manchester City terlalu gagah di Etihad. Pertembungan yang sangat dinantikan minggu ini antara Erling Haaland dengan bekas rakas pasukannya di Dortmund dengan dia membantu kelab barunya ini untuk menang dengan jaringan 2-1. Borussia Dortmund terlebih dahulu membuka jaringan melalui pemain sensasi mereka iaitu Jude Bellingham pada minit ke-56 melalui satu tadukan cantik menewaskan Ederson. Manchester City pula perlu menunggu sehingga minit ke-80 sebelum John Stones merembat deras untuk gol penyamaan dan hanya 4 minit kemudian Haaland menjadikan gol kemenangan Manchester City. Dia kini telah berjaya menjadikan 26 gol daripada 20 perlawanan UCL, merupakan pemain terpantas yang melakukannya. Carlo Ancelotti meraihkan kemenangan ke-100 selepas kemenangan 2-0 ke atas RB Leipzig awal pagi tadi. Pengurus tersebut melakarkan satu lagi sejarah baru selepas mencatatkan kemenangan ke-100-nya bersama Los Blancos pada musim ini. Perlawanan kelihatan seimbang sehingga mereka perlu menunggu minit sehingga ke-80 untuk Valverde melakukan jaringan dan kemudian Marco Asensio yang mencipta sensasi sebelum ini meledakkan jaringan kedua Real Madrid pada minit kecedaan minit ke-91 untuk memastikan kemenangan selesa mereka. Eintracht Frankfurt dan juga Marseille bakal didenda di atas kekecohan yang telah berlaku, kata UEFA. Kemenangan mereka ke atas Marseille dicemari dengan kekecohan antara penyokong mereka. UEFA sedang meneliti rakaman footage daripada setiap sudut bagi memastikan tindakan tegas harus dikenakan ke atas mereka yang bertanggungjawab. Kemenangan ini seharusnya diraihkan dengan kegembiraan kerana ini merupakan kemenangan pertama mereka dalam UCL musim ini, tetapi dicemari pula dengan keganasan seperti ini. Ukraine terus berusaha untuk mendesak pengecualian Rusia dalam Euro 2024. Dilihat daripada ketegangan yang sedang berlaku antara kedua-dua negara ini, Ukraine terus mendesak Badan Induk Bola Sepak Eropah itu untuk menyegerakan Rusia daripada menyertai mana-mana kejohanan utama di Eropah. Rusia diharamkan untuk menyertai mana-mana kejohanan sebelum ini, tetapi sehingga musim 2022-2023 sahaja, tetapi didesak untuk terus diharamkan sehingga kejohanan Euro 2024. Kesan pelabur daripada USA memberikan kesan buruk daripada EPL, kata Gary Neville. Menurut pundit yang juga legenda Manchester United itu,
Kesan buruk semakin dilihat setelah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pemilik baru Chelsea. Ia ingin mengambil contoh model sukan daripada USA. Kenyataan ini juga dilihat sebagai pendekatan yang kurang bagus daripada pengurus Liverpool iaitu Jurgen Klopp. Gary juga menambah yang sesuatu harus dilakukan sebelum segalanya sudah terlambat. Arsenal dilihat sebagai antara pencabar Liga, kata Arsene Wenger. Bekas pengurus Arsenal itu merasakan yang Arsenal mempunyai peluang untuk mencabar menjadi juara Liga. Sekiranya momentum yang ada ini dapat diteruskan lagi. Arsenal yang baru tewas sekali dalam 6 perlawanan dilihat dalam momentum yang sangat baik untuk sekurang-kurangnya menghabiskan musim ini di kedudukan 4 teratas. Untuk menjadi juara itu tidak mustahil bagi Arsenal, tambahnya lagi. Penyudah kurang baik oleh Chelsea merisaukan pengurus baru Chelsea, Graham Potter. Chelsea dilihat masih bergelut untuk menjadikan gol walaupun mereka mendominasi perlawanan dengan baik. Masalah itu merupakan masalah utama sejak dari musim lepas lagi. Dengan pembelian hebat oleh pemilik baru pada musim panas lepas, sepatutnya memberikan kesan yang sangat bagus untuk mereka. Juventus berminat dengan Nicolo Zaniolo. Menurut sumber, Juventus melihat Zaniolo sebagai target mereka pada jendela perpindahan lalu, tetapi beliau memilih untuk kekal di Roma. Dia menambah lagi yang dia tidak perlu takut atas kontraknya di Roma kerana dia gembira bermain di Roma. Dia juga merupakan antara watak utama dalam membawa Roma memenangi UEFA Conference League musim lepas. Marcus Edwards mungkin akan kembali ke EPL. Setelah meninggalkan Tottenham Hotspur pada musim 2019 sebelum menyertai Sporting CP, dia dikatakan tidak akan menolak kemungkinan untuk kembali bermain di EPL. Dia juga mengatakan yang sebarang tumpuannya hanya untuk membantu Sporting menjuarai sebanyak mungkin kejuaraan. Newcastle United cuba mendapatkan bintang Australia, Garang Cole. Newcastle dikabarkan dalam perbincangan untuk mendapatkan bintang kelab Central Coast Mariners itu. Penyerang muda yang akan berusaha itu dilihat sebagai rancangan masa panjang mereka di St James Park. Harry Kane masih lagi menjadi pilihan utama Bayern Munich. Dengan kontrak yang berbaki hanya 2 musim lagi di Spurs, Bayern dilihat semakin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hikmatnya sebagai penyerang utama mereka. Perpindahan yang hampir terjadi pada musim panas lalu gagal setelah Kane memilih kekal di Spurs. Bidaan Liverpool ke atas Valverde gagal. Liverpool membuat bidaan tertinggi ke atas bintang Real Madrid itu 2 hari sebelum jendela perpindahan tutup. Namun gagal kerana pemain tersebut mahu terus kekal di Real Madrid. Dia juga ada memberitahu yang keputusan haruslah tepat dan bukan terburu-buru setelah melihat Liverpool mengalami krisis kecederaan yang meruncing sejak awal musim ini. Real Madrid ada menambah tidak takut dengan kehilangan Valverde kerana pemain itu memiliki klausul perpindahan setinggi 1 bilion. Dan itulah berita bola sepak pada hari ini. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.